Okey, jom kita teruskan dengan ceritanya. Kalau aku tergagap sikit, ada terkanta sikit cakap tu, minta maaf lah ya. Sebab baru kena kopi ni, kopi. Okey, aku mulakan cerita dia. Kejadian ini berlaku di sebuah kawasan yang menjadi pusat untuk melatih staf kerajaan dalam meningkatkan kepakaran diorang masa bertugas. Tapi untuk cerita kali ini, dia bukan nak cerita orang ni dah jadi staf. Senang cerita diorang ni daripada orang awam dan mohon kerja, dan pusat latihan tu menerima diorang ni untuk dilatih. Nama dan lokasi tu aku akan rahsiakan untuk nak jaga nama baik pusat tu, dan kalau boleh aku tak nak ada sebarang fitnah ke depan nanti. Aku ada silap faham apa semua, sebab dia melibatkan tentang pusat latihan, so korang faham lah, melibatkan keselamatan. Okey, mana yang aku boleh kongsi, aku akan kongsi. Yang mana aku akan hide. Okey, kita terus. Kejadian ni berlaku kira-kira pada tahun 2011. Pusat latihan ni menerima kemasukan ramai pelatih untuk dilatih dari zero to hero. Faham tak? Senang nak faham, khusus ni berkaitan dengan keselamatan lah. Korang faham sendiri je lah kan. Kisah ni memang disaksikan oleh aku sendiri, dan aku sendiri yang terlibat masa kejadian. Pagi tu, diorang ni datanglah untuk melaporkan diri. Aku anggarkan dalam 150 ke 300 orang jugalah. So far ramai lah. Tak ingat aku pun, sebab kejadian ni dah makan tahun lebih 10 tahun macam tu lah. Masa lapor diri tu, tak ada apa yang pelik. Diorang hadir cek nama. Lepas tu kita ni pula ni akan cek barang terlarang. Sebab kita memang tak bagi bawa masuk barang-barang yang terlarang, walaupun sebatang rokok dengan lighter sekalipun. Itu memang kita larang lah, sebab ini kan latihan untuk bahagian keselamatan. So diorang ni kita kena make sure diorang ni fit. Kita kena paksa dia ni untuk fit. Untuk melepasi ujian-ujian yang selanjutnya tu tak boleh lah lembek-lembek apa semua ni, tak boleh. Sebab dia punya training dia dalam tempoh 5 hari ni memang fit lah, memang pack. Latihan berjalan seperti biasa. Pagi kawat kaki, tengah hari ke petang tu kelas. Petang tu pula PT. PT tu, untuk yang tak tahu, kita panggil macam senaman lah, senaman. Ikut pada jurulatih lah, dia nak bagi apa petang tu, nak pocor-pocor ke, nak berlari ke, fitik ke. Fitik tu pula macam kita panggil sebelum ni gotong royong lah, gotong royong. Buat pembersihan kawasan, tak kira luar ataupun dalam dom. Sebelum tu aku nak beritahu, satu dom tu boleh muat 2 orang. Kadang dia orang bubuh lah 3 orang. Tapi sebenarnya boleh dia nak letak sampai 5 orang, tapi memang dihadkan 2 orang je masa training tu lah. So dom dia orang ni jenis bilik lah, ada bilik air apa semua. Kita boleh tengok ramai jugalah yang enjoy khusus ni. Lagipun khusus tu pun 5 hari je, bukan sampai 3 bulan macam komando kan, basic komando ke. Tapi keseronokan dia orang ni sekejap je. Sampailah pada satu malam tu, kita orang yang jurulatih dengan urus dia ni dikejutkan dengan ada pelatih yang histeria. Kita orang tak tunggu lama. Kita orang tu gegas dekat blok penginapan perempuan masa tu. Tapi masa sampai tu, kita orang difahamkan dia orang ni dah okey tau. Dah okey. Aku tanyalah apa kes yang sebenar dah jadi ni. Okey, aku namakan yang histeria tu, nama dia Shu, dan kawan dia Ain, Siti dan Zati. Okey, kena ingat nama 4 nama ni. Shu, Ain, Siti dan Zati. Okey, berdasarkan cerita daripada Zati ni, masa balik dari surau, okey, dan nak berehat, sebab dia orang ni selepas PT tu, malam tu dia orang kena pergi surau tu. Jadi bila selesai daripada isyak apa semua tu, ada kuliah sikit apa-apa, kadang-kadang ada kelas malam juga tau. Selesai balik tu, dia orang balik lah ke dom dia orang ni. Tapi masa kejadian ni, dia orang baru balik bersurau lah katanya. Seingat aku lah balik bersurau. Berdasarkan cerita dari Zati, masa balik dari surau dan nak berehat, selesai mandi, dia orang ni borak-borak lah dulu. Sebenarnya blok ni dalam pukul 11 malam lah, lebih dah kena tutup lampu. Kedua-dua blok ni kena tutup lampu, melainkan lampu untuk koridor. Tu untuk nak mudahkan anggota sentri untuk berkawal. Anggota sentri ni, untuk makluman korang, adalah dari golongan pelatih juga. Diorang ni akan rotate shift. Maknanya walaupun malam, tetap ada juga orang yang berjaga lah di setiap blok tingkat tu. So kalau ada 12 tingkat, ada 12 sentri lah. Kau boleh bayangkan tak? 12 sentri. Kadang-kadang dia akan jadi 13 sentri. Maksudnya dekat koridor bawah tu yang tak ada dom tu pun ada juga sentri. So kadang-kadang dia akan jadi 13 lah. Tapi bergantung pada khusus. Kalau dia cuma pakai 5 tingkat lah kan.
Okey, dalam dia orang tengah borak-borak tu, Zati tengok Shu ni senyap lah. Macam tak happy lah. Mungkin penat training kot. Zati pun tanyalah, kot-kot dia letih ke, sedih ke apa ke, kan, makan tak sedap ke, kan. Tapi tak semena-mena si Shu ni dia terus bangun tau. Dia terus bangun menuju ke tandas. Tandas tu macam aku cerita tadi di dalam bilik air. Jangan kau ingat tandas kat luar lah. Masa ni tak ada apa yang pelik pun. Cuma beberapa minit tu, dia orang ni terdengar bunyi macam ada orang duk punggah-punggah barang, kelengkung-kelengkang, lepas tu macam lah kan. So Zati yang risau kalau Shu ni terjatuh ke, terkehel ke. Dia terus ke tandas lah untuk buka, tapi kunci babe. Sudah, tandas dah kunci. Zati ni panggil lah nama Shu. Shu. Oh Shu. Tok. Ketuk pintu tu kan. Still tak ada jawapan. Cuma yang ada masa tu dia dengar bunyi macam mendengus. Zati, Ain dengan Siti ni dah cuak babe. Dia orang dah cuak. Cuma Zati ni dia ni jenis hati keras sikit lah. Dia tak tunggu lama babe. Dia terus tendang pintu tu. Dan korang tahu tak apa yang dia orang nampak? Dia orang nampak si Shu tu tengah jilat-jilat kepala wanita yang ada lagi kesan darah haid kat situ. Memang mengucap panjang lah babe. Mengucap panjang. Jadi aku difahamkan kat situ dia orang ni sempat diselamatkan, diselesaikan kes tu cepat sebelum kita orang sampai dengan adanya bantuan daripada pelatih wanita yang kebetulan ada lagi jurulatih yang datang awal bantu. So ada JL wanita ke JL yang kebetulan kat situ lebih awal daripada kita orang lah. Aku pun pesan dekat dia orang suruh buka Yasin. Kau tak reti nak buka Yasin, handphone ada canggih bagai, buka lah Yasin tu, surah apa kan. Tapi kau tahu tak apa yang dia cakap? Surah Yasin tu bila dia pasang terus masuk lagu dia keluar lagu rock, lagu yang tak berkaitan tau. Lagu rock. Aku kata mengarut kau ni cerita mengarut. Dia kata tak ada je, memang tak boleh. Dua hari sebelum malam mesra, dia orang ni diganggu lagi. 3 pelatih ni kita arahkan pindah ke bilik VIP. Sebab dah katanya bilik dia orang ni yang dia orang duduk sekarang ni diganggu. 3 orang lah. Dia asal 4 orang tu 3 orang ni kita alihkan pergi ke bilik VIP. So masa kejadian malam tu lebih kurang dalam pukul 2 pagi lebih lah aku rasa. Aku duduk sekali. Aku duduk bersama dengan pelatih lelaki dekat aras bawah dia orang makan. So kat situ ada pot untuk lepak lah, ada meja, ada kursi lah dia orang makan. So kita orang sembang lah ni untuk nak habiskan masa sampai pukul, orang kata sampai ke subuh lah lebih kurang. Kalau kata keadaan tu tak ada masalah benda, kita boleh caw awal lah kan. Nak standby lagi, besok pagi aku nak kerja lagi kan. Jadi masa tengah-tengah berbual tu, tiba-tiba pelatih lelaki tu dia minta aku diam. Aku kata apa hal dia ni nak suruh aku diam kan. Tapi tak apa, aku layan lah. Dan aku nampak dia tu macam tengah bercakap dengan seorang nenek. Tapi aku tak percaya, aku anggap ni semua drama tau. Yang aku dengar masa tu dia cakap Waalaikumsalam. Bukan, dia cakap macam mana mula. Dia tu, ya kenapa tu? Kenapa? Minta maaf tu. Assalamualaikum tu. Kenapa tu? Here. Dia orang dah ada kat depan ni. Okey, baik tu. Terima kasih tu. Kau tahu apa dia cakap? Dia cakap kat aku budak-budak tu dah keluar daripada bilik VIP dan sekarang dah berada di hadapan meja penyambut tetamu. Aku kata ini semua drama ni, temberang ni. Tak semana aku terima call daripada anggota yang tengah bertugas dekat kawasan depan tu. Dia orang maklumkan kata ni ada seorang ni, budak ni keluar duduk dekat penyambut tamu. Kau bayangkan bilik VIP ni, jalan dia daripada hujung ke hujung tu jauh juga babe. Kau kena melepasi lebih kurang dalam 2, 4, 6, 10 ke 11, 12 bilik. Kau kena melepasi dalam 12 bilik. So kira jauh jugalah jalan. Dan dia tu pula penyambut tamu tu dengan aku ni, jarak dia pula jauh babe. Memang jauh.
Dia bangunan belah sana, atas bukit. Aku ni dekat bawah bukit, belah ke sini pula. Aku nak bagi meter, berapa meter Ada kot 500 meter. 500 meter, 700 meter ada, tak ada sampai 1 kilo. 500 meter maybe, aku rasa 500 meter lah. 500 ke 600 meter. Kira jauh juga lah kan. Jadi aku pun terus pergi naik ke atas, tengok keadaan. Okey, kawasan menyambut tetamu tu, untuk makluman korang, sebelah dia tu bilik tetamu tau. So kalau VIP datang ke apa, kita akan bagi dia orang rehat duduk kat situ sementara dia nak bertemu dengan sesiapa yang dia nak bertemu lah kan. So dekat situ dulu kita ada letak macam helmet, barang-barang lama lah, barang-barang uniform lama dekat situ. Jadi faham-faham lah. Ada yang mungkin kita pun tak tahu lah, ada benda menarik-narik kat situ ke apa, kita tak tahu lah. Okey, kita teruskan lagi. Dekat masa kejadian malam mesra, masa malam mesra ni, kita orang ni diarahkan untuk jauhkan pelatih-pelatih perempuan yang berkaitan ni untuk asing-asing. Maknanya Shu duduk kat situ, Zati duduk sini ni. So kita orang malam mesra tu pun kita macam tak berapa enjoy sangat, sebab kita orang, mata kita orang lebih tertumpu dekat budak-budak perempuan ni. Lebih tertumpu pada tu. So makan malam tu makan ala kadar je lah, sebab kita tak nak jadi benda yang lagi mengarut Selang tak lama lepas tu, kita orang perasan Shu ni macam makin lama makin nak mendekat. Dia nak mendekat pergi kat kawan dia. Sebab aku nak cakap pun susah lah. Dia macam histeria ni macam bluetooth weh. So dia macam mencari device tau. Mencari device. Aku tengok dia nak menghampiri kepada Siti dan juga Ain. Zati belah sini, kira jauh sikit lah. Dalam keadaan duduk tengah-tengah ramai tu, kita orang pun tak sedar si Shu ni pula dah terdekat dengan salah seorang tadi, Siti kalau tak salah aku. So kat situ dah start jadi histeria weh. Kau bayang dekat stage dah pompang lagu kan. Boleh stop lah. Sebab selepas kejadian dia tu, bukan ke tempat orang tu, dia jadi macam ramai pula yang kena rasuk. Yang lain-lain tu kita dah dapat slow down kan. Sekarang ni tinggal untuk si Shu yang masih lagi belum settle. Pelatih yang dalam masa yang sama, pelatih lelaki yang tahu bersilat dan ruqyah, dia orang datang turut untuk membantu lah. Dalam sesi ruqyah tu disaksikan oleh ramai banyak kaum. Contoh macam second boss kat situ pun dia non-Muslim, Chinese. So dia dapat tengok aja perubatan orang Islam macam mana sekarang. So kita tak adalah pakai colok ke apa kan. Jadi macam-macam suara lah keluar, berdehem, macam-macam mendengar. Tapi cuma masa kejadian tu, masa ruqyah tu, kita dapat jawapan lah. Rupanya Shu ni, dia, inilah kisah dia kenapa Shu jadi macam ni. Rupanya salah satunya Shu ni dia punya kadam lah, penjaga. Mungkin dia daripada keluarga dia macam mana. Bila dia masuk dekat pusat tu, kat situ dia punya, kat situ lagi keras sebenarnya. Bila kau bawa barang kau, so bertemu lah. Lepas tu yang kedua ditambah pula lagi Shu ni terkena buatan daripada, kalau tak salah aku, lelaki ni ditolak pinangan kalau tak salah. Jadi lelaki tu hantar barang, so tak kena. So dia bertimpa-timpa lah, barang dia sendiri, barang orang bagi lagi, kena lagi pula barang yang, benda yang memang ada menapak dekat pusat tu lagi kan. Okey, selang beberapa lama lepas tu benda ni settle. Dia orang ni pun tak apalah, lega alhamdulillah lah, tak ada kematian, tak ada apa. Okey, dia orang pun memang tak ada mati pun, tapi penat memang ngeri lah, memang creepy lah. Mungkin cara aku sampaikan untuk permulaan ni tak berapa nak sampai, sebab aku cuba nak enjoy, tak nak korang terlalu seram. Dia balik, okey, budak-budak ni balik settle. Tapi ada benda lagi yang tak selesai tau. Beberapa hari lepas tu, aku duduk seorang dan aku nak pasang lah Yasin dalam phone. Masa tu aku pakai phone Nokia Express. Okay, mantap lah zaman tu kan, Symbian. Kau tahu tak keluar lagu apa? Aku tekan Yasin, dia keluar lagu Inul Darastika. Bapa
Aku patah balik, aku tekan lagi, Ino dalam stiker lagi, aku nextkan lagi. Lepas tu selepas tu dia ada lagu, dia ada surah-surah lain lagi. Tak ada babe, dia lompat. Aku tak puas hati, aku check balik dalam file, aku check rupanya ke semua surah-surah aku. Surah ni dia tak duduk dalam satu line tau. Yalah, dia surah, lepas tu lagu, surah, lagu, surah. Faham tak? Maksudnya dia berjarak lah sesudahnya. Yang pelik tu setiap surah semuanya korak. Jadi apa pendapat korang? Tuliskan di ruangan komen, nak tahu jugalah apa pendapat korang. Kenapa handphone aku jadi macam tu? Ino dah ada stiker pula jadi macam tu. Dan sampai sekarang ni aku dapat tahu masih lagi ada lagi benda-benda yang bersifat-sifat histeria tu masih lagi terjadi. Dan aku akan, insyaAllah, ada masa lagi nanti aku akan teruskan dengan histeria berantai 2. InsyaAllah. Teruskan komen di bawah dan share. Aku nak tengok juga komen korang berkenaan tentang kejadian yang berlaku ni. Pernah jadi tak kat tempat korang? Mungkin di pusat-pusat latihan keselamatan. Suatu masa nanti kau akan dapat tangkap juga. Tapi aku takkan sebut. Apapun, terima kasih kepada semua yang dari mula, daripada awal hingga akhir mendengarkan story saya ni. Semoga cerita ni dapat memberikan manfaat dan menjadi asbab kebaikan kepada kita semua. Sehingga bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan nak sampai tempat kerja. Bye bye.